Baiklah, saya Putera Muhammad Muiz akan meneruskan mengenai ordinal pelajaran dan penyata razak. Saya akan cerita daripada sudut cadangan dan show yang telah ada dalam ordinal pelajaran 1952 dan penyata razak. Kita tengok dulu timeline masa ordinal pelajaran ni. Dia berlaku ketika sebelum merdeka dan penyata razak berlaku selepas merdeka. Di ordinal pelajaran ada dua sistem persekolahan. Yang pertama, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Maksudnya bahasa Melayu sebagai bahasa utama dia, dan ada juga sekolah yang bahasa Inggeris sebagai bahasa utama dia. Okey. Tapi di dalam penyata razak, sekolah umum menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Manakala sekolah jenis umum menggunakan bahasa Mandarin, Tamil dan Inggeris sebagai bahasa pengantar. Seterusnya, dalam ordinal pelajaran mengatakan bahawa pelajaran bahasa Melayu diwajibkan di sekolah Inggeris dan bahasa Inggeris diwajibkan di sekolah Melayu. Maksudnya dia fair lah. Kalau tadi kan dua jenis sekolah, kalau dekat sekolah Inggeris menggunakan bahasa Melayu, dan di sekolah Melayu mewajibkan pelajaran bahasa Inggeris. Kalau dalam penyata razak, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris menjadi bahasa wajib di semua sekolah. Tadi dalam penyata razak ada dua jenis sekolah, iaitu jenis sekolah umum dan sekolah jenis umum. Okey, dua-dua jenis sekolah ni menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris wajib di semua sekolah. Okey, kita lihat pula daripada segi bahasa-bahasa lain selain daripada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bahasa Cina dan Tamil cuma diajar sebagai bahasa ketiga. Disediakan sekiranya terdapat sekurang-kurangnya 15 pelajar yang ingin belajar bahasa ibunda mereka. Bahasa Cina dan Tamil dalam ordinal pelajaran hanya diajar sebagai bahasa ketiga. Kalau ada yang nak belajar, kena ada 15 orang pelajar dulu, barulah boleh ajar bahasa tu. Itu pun bergantung kepada permintaan. Kalau dalam penyata razak, bahasa pengantar dalam bahasa lain boleh digunakan kalau jika perlu. Alright. Seterusnya, ordinal pelajaran 1952, dia tiada sistem pengurusan pendidikan yang cekap dan berkesan. Tetapi dalam penyata razak terdapat satu sistem pengurusan pendidikan yang berkesan. Antara contohnya, penubuhan jemaah nazir sekolah, penubuhan lembaga pengelola sekolah di semua sekolah, dan yang ketiga, penubuhan skim perkhidmatan yang sama bagi semua guru. Maka ordinal pelajaran 1952 dia tak fokuskan kepada pengurusan pendidikan yang cekap dan berkesan, tapi penyata razak dia lihat pengurusan pendidikan yang cekap dan berkesan untuk membentuk sistem pendidikan yang lebih baik. Okey. Seterusnya, ordinal pelajaran 1952, guru-guru tidak menerima latihan serupa. Maksudnya guru-guru tidak menerima latihan serupa. Manakala penyata razak, guru-guru adalah berkelayakan dan terlatih, iaitu latihan serupa. Dia menerima latihan serupa. Okey, latihan serupa ni adalah latihan untuk guru-guru mengenai cara teknik mengajar dan sebagainya. Okey. So dalam ordinal pelajaran 1952, show ordinal pelajaran 1952 tidak dapat dilaksanakan kerana masalah kewangan. Ordinal pelajaran 1952 dicadangkan pada tahun 1952 macam kawan kita sebut, dan dilaksanakan 1954, tetapi tidak dapat dilaksanakan kerana faktor kewangan. Maka disebabkan itu muncullah penyata razak yang diketuai oleh Encik Razak untuk mengkaji semula berkaitan dengan ordinal pelajaran tadi. Maka penyata razak telah menjadi panduan untuk membentuk dasar pendidikan negara. Okey, dasar pendidikan negara kita pada hari ini bermula
ataupun berasas daripada penyata razak. Okey. Ada juga dalam penyata razak ada pendetilan lagi, iaitu pengawalan saiz bilik darjah dan sekolah tak boleh besar sangat, tak boleh kecil sangat, dia dikawal. Dan dalam penyata razak juga pelajaran menengah lanjutan dan sambilan telah dirancang. Pelajaran menengah lanjutan dan sambilan telah dirancang. Sukatan pelajaran dan jadual waktu yang sama untuk semua sekolah. Jadual waktu yang sama untuk semua sekolah. Maksudnya kalau sekolah tu start pukul 7.30, semua sekolah 7.30. Habis pukul 1.30, semua sekolah habis 1.30. Okey. Seterusnya, sijil rendah pelajaran dan sijil pelajaran persekutuan telah diadakan. Sebelum ni kita belajar. Maka dekat penyata razak ni kan tadi dia mementingkan pengurusan pendidikan yang sistematik kan. Maka wujudlah sijil rendah pelajaran dan sijil pelajaran persekutuan untuk mentaksir, membuat pentaksiran mengenai tahap perkembangan tingkah laku murid. Seterusnya, hanya satu jenis sekolah menengah ditubuhkan, semua bahasa dimansuhkan. Untuk tadi macam kita tengok dekat penyata razak, kalau sekolah rendah dia ada dua jenis. Yang pertama sekolah umum, yang kedua sekolah jenis umum. Kalau sekolah umum, bahasa pengantar dia bahasa Melayu. Kalau sekolah jenis umum, bahasa pengantar dia apa? Bahasa pengantar dia bahasa Tamil, Mandarin dan sebagainya. Tapi kalau dekat sekolah menengah, semua sekolah telah dimansuhkan, semua bahasa telah dimansuhkan dan hanya satu jenis sekolah menengah sahaja yang ditubuhkan. Dan melalui penyata razak ini juga, poin yang penting dekat sini mengenai penumbuhan sekolah menengah teknik dan sekolah menengah vocational. Maka sekolah menengah teknik dan sekolah menengah vocational ni bukanlah perkara baru di Malaysia, tapi telah ada sejak daripada penyata razak pada tahun 1956 telah dicadangkan. Okey. Maka itu saja pembentangan saya. Terima kasih. Saya teruskan kepada sahabat saya. Assalamualaikum.